Alhamdulillah kita dapat bersama lagi malam ni dalam kuliah Sunan Abi Daud seperti biasa. Malam ni kita akan mula baca bab ke-17. Bab ke-16 kita telah pun bincangkan sebelum ini. Bab ke-17 di bawah kitab Al-Janaiz ni, masih lagi di bawah kitab Al-Janaiz. Tajuknya ani babu ma yustahabbu min husni dhanni billahi indal maut. Babu ma yustahabbu min husni dhanni billahi indal maut. Bab keelokan bersangka baik terhadap Allah menjelang kematian. Maksudnya sebelum mati, dekat nak mati. Indal maut itu apabila kita hampir meninggal dunia. Ini bab ke-17. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته ب3 قال لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. Dan seterusnya bab ke-18. Bab ma yustahabbu min tathhiri thiyabil mayyit indal maut. Bab keelokan membersihkan pakaian seseorang yang hampir mati menjelang kematiannya. Ini sebelum matilah. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. Itulah hadisnya, satu sahaja di bawah ini. Kita balik semula ke tempat mula-mula baca tadi. Bab ma yustahabbu min husni dhanni billah indal maut. Sebenarnya kalau dia kata begini pun boleh juga. Tentunya nanti saya buat ni. Babu istihbab. Babu istihbabi husni dhanni billahi indal maut. Gitu. Jadi ma yustahabbu min itu ditukar dengan istihbab saja. Bab istihbabi husni dhann billahi indal maut. Itulah terjemahan ni. Terjemahan ni sebenarnya berdasarkan takwilan ini. Berdasarkan bentuk ini. Bentuk yang kedua saya buat ni. Bab istihbab. Bab istihbabi husni dhanni billahi indal maut. قبيل الموت عند حضور أمارات الموت dan sebagainya. Jadi keelokan itu terjemahan kepada istihbab, keelokan, ataupun istihbab itu masdar kepada istahabba, yastahibbu istihbaban, maknanya menganggap elok, mempercayai elok, bagus. Jadi masdar dia tu istihbab, keelokan, kebagusan dan sebagainya lah.
Kalau dalam bahasa Melayu. Kalau kita kira yang asal ini, dengan terjemahan ni Melayu baru ni, tidak nampak satu-satu, setiap satu perkataan itu diterjemah lah. Gitu. Tidak nampak begitu. Sebab itu kalau terjemahan lama, misalnya kalau kitab Jawi lama lah, kalau agak terkini sikit, zaman kita ni dah juga, tapi bahasa dia tu bahasa lama. Misalnya Syekh Barbawi, biasa tengok ke tidak kitab Bahrul Madhi? Biasa dengar? Bahrul Madhi, Syarah Tirmizi dalam bahasa Melayu. Itulah satu-satunya kalau nak ada pun syarah hadis dalam bahasa Melayu ni. Kalau nak ada pun yang agak lengkap lah. Itulah Bahrul Madhi. Tapi dia bahasa tu, kalau kita biasa tengok lah, memang bahasa lama lah. Bahasa Melayu lama. Bahasa Melayu lama ni dari satu segi untuk kita belajar bahasa Arab secara harfiah memang bagus. Sebab dia mengikut tertib Arab tu. Satu-satu tu. Perkataan itu diterjemahkan satu-satu. Dia bukan ambil mafhum apa tidak. Gitu. Jadi kita nampaklah setiap perkataan itu diterjemah. Tapi dia jadi perkataan sahaja Melayu. Penggunaan bahasa tu sebenarnya dari segi kaedah apa semua tu bukan Melayu. Gitu. Bezanya. Kalau kita kata di sini, contohnya, ketika mati. Ni, saya tulis ikut Jawi. Saya tulis ikut Jawi, nampak tu kan? Nampak kan tidak tu? Nampak mana dia? Nampak. Ni bab ni, ni terjemahan kepada bab ni lah. Ma tu barang. Diterjemah gitu. Barang. Yustahabbu, yang dianggap, dikatakan atau dianggap elok. Min, daripada. Husni, kebaikan. Azan, sangkaan. Boleh kita sangkaan dengan Allah, billah, dengan Allah, inda, ketika. Al-maut, mati. Gini terjemahan dia. Panjang lah. Panjang. Tapi setiap satu perkataan itu diterjemah. Setiap satu perkataan ini diterjemah. Bab barang yang dianggap elok daripada kebaikan, sangkaan dengan Allah ketika mati. Gitu. Tetapi bahasa ni orang sudah tak guna mana dah. Faham, tapi kurang dah. Dari segi penggunaan tu lama dah. Boleh dikatakan ditinggal. Kalau kitab-kitab lama dia gitulah. Jadi ni kita terjemah ni, bab keelokan bersangka baik, husnuzan, bersangka baik terhadap Allah indal maut, menjelang ataupun sebelum kematian. Macam mana kita boleh terjemah begitu? Daripada ma yustahabbu ni, min ini buang semua ni. Tukarkan dengan istihbab, husnuzan. Tak ada dah. Ma yustahabbu, min tu tak ada. Panjang lah kalau nak cerita tu. Nak cerita tu panjang lah. Kepada orang yang belajar bermakna. Kepada orang yang belajar bermakna ni. Semua ni. Maknanya yang saya sebut tu begini, akan datang banyak. Kita akan bertemu ayat-ayat seperti ini. Dan bila kita bertemu ayat-ayat seperti ini, maka ginilah sepatutnya kita kena faham. Contohnya ini bab 17. Cuba tengok. Bab 19. Bab 18. Bab ma yustahabbu juga. Min.
Yustahabbu, ma yustahabbu, min juga. Kemudian bab ke 19. Bab ma yustahabbu. Ma yustahabbu. Ini sentiasa ada begini. Sentiasa ada begini. Jadi apabila kita menterjemah, adakah apa ni, kita nak terjemah harfiah begini, kalau terjemah kitab lama, berdasarkan kitab lama beginilah. Kalau baru sikit, barang ni dia terjemah apa? Bab apa yang dianggap. Barang tu maksud apa yang dianggap. Elok, min berupa sangkaan baik, husnuzan. Husnuzan apa ni, sangkaan baik, bukan kebaikan sangkaan. Ini kan kebaikan dulu sebab husni duduk dulu. Azan itu kemudian, dia duduk kemudian. Jadi kalau bahasa Melayu lama ni dia betul-betul mengikut tertib perkataan dalam ayat bahasa Arab tu. Dari segi mudah, kalau kita nak belajar Arab, memanglah mudah yang ni. Tapi dari segi penggunaan bahasa dengan ruh bahasa Melayu moden ini, dia tidak begitu, orang tak guna dah begini. Tak apa, saya kekalkan dulu. Nak bincang ke tidak ni? Kalau nak bincang, saya nak teruskan. Kalau tidak, saya tinggal sajalah perbincangan. Dari segi seni nak faham tajuk dia tu maksudnya. Kalau nak bincang, tak apa saya bincang. Kalau tak nak bincang sebab dalam syarah dia, dalam ulasan saya pun saya tak bincang benda-benda tu. Kita bincang di luar begini saja. Macam mana tu? Saya nak persetujuan. Kalau setuju macam mana, saya boleh bincang. InsyaAllah. Nak bincangkah kenapa jadi gini? Nak. Atau tak payah pakai tinggal begitu ya? Ini tajuk dia. Nak, boleh? Nak bincang. Terutamanya, saya rasa bermakna kalau bincang ni kepada orang yang sudah ada asas bahasa Arab. Sikit sebanyak. Lain kali, bila bertemu begini-ginilah kaedahnya. Ginilah kaedahnya. Macam mana jadi gini? Nanti saya sebutlah. Kalau nak bincang, boleh bincang. Begini. Babu ma ni, ma apa ni? Ma ni, ma mausulah dipanggil. Ma mausul. Ma isim mausul. Ma masdariyah dan mausulah. Ma masdariyah, mausulah. Itu orang panggil. Ma ni ma apa? Itulah. Satu, dia haraf masdar. Haraf masdar ni dia mempunyai kuasa untuk mengubah fi'il selepas dia. Macam di sini yustahabbu. Dia ada kuasa untuk mengubah perkataan fi'il selepasnya menjadi masdar. Ni cuba tengok ni. Istihbab. Macam mana jadi masdar? Yustahabbu jadi masdar. Ini disebabkan oleh ma ni. Bila kita bawa kepada masdar, tak adalah ma tu. Tak adalah masdar. Sebab ma tu masdariyah. Mengisyaratkan kepada perkataan selepasnya, fi'il itu digunakan, boleh kita ubah kepada masdar. Bila kita ubah kepada masdar, yustahabbu, istahabba, yastahibbu, istihbaban. Jadi yustahabbu ni fi'il bina majhul. Fi'il bina majhul masdarnya sama juga, istihbab. Majhul ke ma'ruf ke sama. Masdar dia istihbab. Jadi ni yang dibawa ni, yang saya buat ni, istihbab ni masdar kepada yustahabbu. Macam mana kita boleh keluarkan masdar tu? Kita tahu daripada ma ni. Sebab ma ni dia ada kuasa untuk mengubah fi'il selepasnya jadi masdar. Jadi bab istihbabi. Bila kita mari kepada masdar ni dia ada ni lah. Inilah keelokan ini terjemahan kepada masdar. Kalau yustahabbu, makna asalnya dianggap elok. Kita tak ambil dia terjemah ni. Keelokan ni mari daripada mana? Mari daripada masdar yang kita ambil setelah kita gunakan ma ni.
Ni ma ni dipanggil dia boleh menghancurkan fi'il selepas dia tu menjadi masdar. Itu kuasa dia. Bila kita bawa masdar ni tak adalah dia. Tak adalah. Tapi masdar ni kita boleh tukar pula kepada fi'il macam ni. Ma yustahab. Ma yustahab. Kemudian ma ni mausul juga. Ma ni isim mausul. Bila isim mausul, panjang, saya tidak nak bincang panjang sangat. Kalau nak bincang panjang sangat tu, malam ni bincang ni sajalah. Jadinya. Cuma sekadarnya lah. Sekadarnya. Ma ni mausul. Bila mausul ni dia termasuk dalam isim mubham. Isim mubham. Apa makna isim mubham? Isim yang samar, tak jelas. Cuba tengok, kalau kita terjemah cara lama lah, keluarlah ma tu apa makna? Barang. Ataupun apa. Apa tu kan mubham, samar. Apakah atau barang? Ini barang, apa barang yang disukainya. Barang yang disukainya. Barang tu tak jelas. Ataupun apa yang disukainya ialah sekian-sekian. Misalnya kita kata. Apa yang disukainya ialah kuih sekian-sekian. Kalau kata apa yang disukainya sekadar tu tak jelas. Samar. Apa tu? Perkataan apa tu orang panggil mubham. Samar. Tidak jelas. Sama ada kita terjemah apa ke barang ke. Orang dahulu dia terjemah barang. Barang yang menyatakan begini-begini dia sebut. Tajuk. Jadi barang tu tak jelas. Bila tidak jelas, sebab itu ada min selepas ni. Min dipanggil min bayaniyah. Min banyak makna pula. Di sini min bayaniyah. Menyatakan ma tu apa? Ma ni apa? Yang mubham yang samar itu. Min. Sebab itu selalu juga kita boleh terjemah min di sini, kalau min bayaniyah kita terjemah berupa. Bab apa yang dianggap elok berupa. Berupa ni menjelaskan ma ni. Ni orang panggil min bayaniyah. Min husnizan. Keelokan bersangka baik. Min husnizan. Ini tak apalah. Husnizan ini idhafah masdar kepada azad maf'ul. Maknanya bersangka baik. Begitu. Atau bab keelokan sangkaan yang baik. Boleh juga kita kata. Itu orang panggil termasuk dalam bab idhafah sifat kepada mausuf. Idhafah sifat kepada mausuf. Jadi ini ditakwilkan sifat. Min az-zannil hasan. Az-zannil hasan. Mana kedudukan sebenarnya az-zann ni duduk dulu. Az-zann itu jadi mausuf atau man'u. Al-hasan ini, husn ni dipakai dengan makna hasan. Sangkaan yang baik. Begitu. Kalau kita tidak nak pakai begitu, boleh juga. Kita kata ini idhafah masdar pada maf'ul. Husni apa namanya? Bersangka baik. Bersangka baik. Sangka tu baik. Gitu. Husnil zan. Jadi husnil mar'i zannahu billah. Begitu. Husnil zan, husnil mar'i zannahu billah. Begitu. Maknanya berbaik sangka. Seseorang itu mengelokkan sangkaannya terhadap Allah. Jadi idhafah masdar ni kepada maf'ul. Fa'ilnya dibuang. Husnil mar'i zannahu. Az-zannani zannahu billah. Begitu. Baik. Kalau kita setelah kita gunakan ma ni, kuasa ma ni menghancurkan yustahabbu ni, dia jadi gini. Istihbab. Bab istihbab husnil zan billah indal maut. Bab keelokan. Jadi terjemahan ini kena tahulah. Terjemah macam ni, terjemah kepada ini. Bukan terjemah kepada ni. Terjemah kepada ni pun boleh juga. Tetapi dengan takwilan inilah.
dengan takwilan ini, mengambil kira yang ini. Jadi lain kali kalau kita bertemu bab-bab seperti ini macam ni lah. Misalnya bab 17, bab 18, bab ma yustahabbu. Sama. Bab istihbab tathhiri thiyabil mayyit 'inda al-maut. Itu maksudnya. Jadi ma yustahabbu ni buang. Min ini buang. Jadi babu istihbabi tathhiri thiyabil mayyit 'inda al-maut. Gitu jadi. Sama juga dengan bab seterusnya. Bab ma yustahabbu an yuqala 'inda al-mayyit min al-kalam. Bab istihbali bab istihbabi bab istihbal bab ma yustahabbu ni. Jadi ini kita jadikan masdar. Bab istihbab. Bab istihbabi apa ni? Al-qaul 'inda al-mayyit. Begitu. Istihbab al-qaul an yuqal itu tak apalah, itu kita akan bincangkan nanti kalau nak bincang. Jadi begitulah. Kesimpulannya, kalau di mana-mana pun, kitab mana-mana pun, kitab hadis dia akan ada. Kadang-kadang kita tengok selalu bertemu macam ni. Jadi bila bertemu begini, kena ingatlah ini sebenarnya. Kalau terjemahan ni, dia ini terjemahan masdar ni, keelokan. Ni sesuai dengan masdar. Macam mana pula kita kata kita terjemah keelokan, sedangkan di sini ikut mana kita faham dari keelokan dia daripada sini. Kalau kita tengok harfiah dia, ma tu barang atau apa yang dianggap elok. Apa yang dianggap elok berupa sangkaan yang baik. Gitu. Macam mana pula jadi keelokan pula? Jadi jawabnya mengikut kaedah tadilah. Jadi ma ni gabungan dia ni kita hancurkan jadi masdar begini. Jadi masdar begini, istihbab. Boleh nampak ke tidak tu? Itu kaedahnya. Itu kaedahnya. Jadi lain kali kalau bertemu begitu, gitulah. Gitulah kaedah. Jadi apa maksudnya? Tak apalah, saya hapuskan semua ni. Ma yustahabbu mana istihbab. Istihbab ni satu hukum. Mana Imam Abu Daud cuba menarik suatu hukum daripada hadis ini. Daripada hadis ini. Larangan Nabi ni. Dia dia tarik hukum istihbab. Jadi istihbab tu hukum. Dia istihbab ni bawah lagi daripada nadb, ataupun yang orang kita panggil sunat tu. Bawah. Atas sedikit daripada harus. Atas sedikit. Elok. Biasanya larangan ke kalau larangan itu memberi maksud tanzihi. Nahi tanzihi. Bukan tahrimi. Kalau tahrimi dia memberi makna haram, tidak lagi istihbab lah, tidak lagi elok lah, tapi mestilah, mesti. Dia jadi wajib ke, memberi makna wajib ke? Tidak, dia sekadar tanzihi. Kalau perintah suruh, dia memberi makna adab sahaja, bukan memberi makna suatu kewajipan, suatu fardu. Tidak begitu. Ini Imam Abu Daud nak cerita apa yang dapat difaham daripada hadis ini ialah hukum istihbab. Istihbab ni kalau kita buat comel lah, elok lah, bagus lah. Bagus. Dan itulah yang dianjurkan. Itulah yang dianjurkan. Maksudnya. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, itulah yang Nabi SAW suruh kita. Tapi suruh ni bukanlah sebagai suatu yang mestilah. Tidak. Tidak. Jadi istihbab husnizan, bersangka baik. Bersangka baik terhadap Allah ketika
nak mati. Ketika nak mati. Seseorang tu kalau dia berasa dia tak lama dah nak mati, elok dia buat begini. Elok. Istihbab. Baik. Bab keelokan bersangka baik terhadap Allah menjelang kematian. Kita pergi kepada hadis. Musaddad meriwayatkan kepada kami, katanya Isa bin Yunus bin Abi Ishaq. Isa bin Yunus bin Abi Ishaq. Jadi kalau yang kita tak sebut tu maknanya kita telah bertemu dah lah. Sebelum ni Musaddad bin Musarhad itu kita dah bertemu dah. Baik, Isa bin Yunus ni siapa? Isa bin Yunus bin Abi Ishaq 97. Abu Ishaq As-Sabi'i yang terkenal dengan As-Sabi'i. Seorang perawi yang popular lah, Abu Ishaq As-Sabi'i. Itu datuk dia. Datuk dia. Datuk kepada Isa ni. Isa bin Yunus bin Abi Ishaq. Abi Ishaq tu sendiri namanya apa? Amar. Namanya Amar. As-Sabi'i Al-Hamdani. Seorang perawi thiqah. Hadis-hadisnya terdapat di dalam ke-66 kitab utama hadis. Isa bin Yunus meninggal dunia pada tahun 187 Hijrah. Itu cerita perawi yang kita belum bertemu lagi. Secara ringkas saja pengenalan tentang dia tu begitu. Meriwayatkan kepada kami, katanya Al-A'mash. Ini perawi yang popular selalu bertemu, iaitu Sulaiman bin Mihran. Meriwayatkan kepada kami daripada Abi Sufyan. Abi Sufyan sini, yang dimaksudkan dengan Abi Sufyan itu ialah Talhah bin Nafi'. Talhah bin Nafi'. Jadi yang dalam bracket ni tak ada lah. Cuba kita tengok ni, Abi Sufyan. Abi Sufyan mana ni? Jadi Abi Sufyan ni, untuk menjelaskan, kita buat dalam kurungan ni, Talhah bin Nafi'. Siapa dia ni? 98. Al-Iskaf Al-Qurashi, maula mereka, Al-Makki. Jadi Al-Iskaf dia ni, Abu Sufyan ini tukang kasut. Al-Iskaf. Dia ni tukang kasut. Al-Qurashi. Nisbah kepada Quraisy lah. Tapi bukan keturunan Quraisy, tidak. Maula mereka. Maulahum. Maula mereka. Maula mereka ni seperti kita sudah tahu dah, beberapa kali dah saya dah sebut. Maksudnya ada hubungan dengan orang-orang Quraisy lah, dari segi memerdekakan puak-puak dia tu. Keluarga dia ataupun nenek moyang dia tu ada kena mengena dengan orang Quraisy. Tak kira lah siapa pun. Jadi dia boleh pakai nisbah itu, Al-Qurashi itu. Kalau kita tak sebut ni maula mereka ni, mungkin orang akan ingat dia ni daripada keturunan Quraisy. Tapi nak ceritanya tidak mesti. Dalam kitab-kitab rijal disebutkan dengan jelas tentang nisbah-nisbah yang diberikan kepada seseorang perawi itu. Sebab nisbah itu kadang-kadang tidak menunjukkan keturunan. Ia menunjukkan walak saja. Walak saja. Walak tu maksudnya inilah siapa ni? Abu Sufyan ni, Talhah bin Nafi' ni, sama ada dia sendiri ke atau ayah dia ke, sesiapalah, jadi hamba kepada mana-mana orang Quraisy. Lepas itu orang Quraisy itu memerdekakannya. Maka adalah hubungan wala, atau terjalinlah hubungan wala, wala'ul itqi orang panggil. Hubungan gitulah dia panggil, hubungan wala kerana memerdekakan. Ada jasa dia lah. Ada jasa yang sangat besar, sangat bermakna kepada keturunan Abu Sufyan ini. Dan dia boleh pakai nisbah itu. Dia boleh kata Al-Qurashi untuk keluarga dia, keturunan dia sampai bila-bila. Itu kelebihan wala itq. Sebab dia memerdekakan itu satu budi lah.
budi yang sangat besar kepada keluarga ni Abu Sufyan ni. Sebab kalau tidak mungkin keluarga dia tu lebih lama lagi, beberapa keturunan lagi jadi hamba. Bila orang merdeka tu tak ada kena bayar apa semua. Tiba-tiba jadi merdeka. Macam mana jadi hamba banyak ni, maula-maula banyak ni? Sebab di peringkat awal dahulu Islam ni perang kan, pergi berperang. Bila pergi berperang tu, mana kena tawan tu jadi hamba lah. Gitu. Jadi bukan orang Islam saja buat kepada orang kafirnya, sistem dunia pada masa itu memang begitulah yang terpakainya. Di mana-mana orang kafir pun buat begitu. Bahkan mereka buat lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Sistem perhambaan yang mereka pakai itu lebih dahsyat lagi. Cuma dalam Islam ni ada juga oleh kerana orang kafir pun terima benda tu. Orang kafir lah yang dipakainya. Jadi kita pun jadi macam terpaksa kena pakai jugalah. Tetapi Nabi SAW memberi galakan dan itu memang terbukti dalam sejarah. Galakan supaya memerdekakan hamba-hamba ni. Memang betul diterima hamba, tapi galakan untuk memerdekakan hamba tu banyak sangat. Setengah-setengah tu kerana sesuatu jenayah ataupun kesalahan dilakukan oleh seseorang tu. Jadi mengikut hukum Islamnya dia kena merdekakan hamba. Jadi banyaklah sebab untuk seseorang hamba tu dimerdekakan. Dimerdekakan. Tapi yang maksud walak ni merdeka bukan kerana sebab-sebab tu. Sukarela lah kerana nak pahala daripada Allah SWT sebagai satu amal kebajikan. Itu yang dapat keistimewaan tu. Dan katakanlah hamba tu sebab dia orang luar, perang kena tawan, tak tahu keluarga dia, tak tahu di mana, duduk di mana tak tahu. Dan kalau ada keluarga pun, keluarga dia tu tidak Islam. Kalau katakanlah dia mati, ada harta lah. Ada harta. Setelah dimerdekakan, dia cari duit, dia bekerja, dia dapat duit, dapat harta banyak lah. Jadi Tuhan tu dapat tu pesaka daripada hamba tu. Dia ada satu bab dalam ilmu pesaka ni, pesaka Tuhan daripada hamba. Hamba yang dimerdekakan beginilah yang dapatnya. Kalau yang dijual tak dapat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda, innamal wala'u liman a'taqa. Hak walak tu hanya dipunyai oleh Tuan yang memerdekakan hamba. Kalau Tuan yang menjual dia, tak dapat. Tak dapat begitu. Itu keistimewaan dia. Dan semasa hidup dia, bila dia merdekakan, dia macam anak dia lah, macam sebahagian daripada keluarga dia. Dia kena ambil berat tentangnya. Begitu. Seperti kalau kita kata kita ni jadi sebab kepada seseorang kafir tu masuk Islam. Jadi seeloknya kita tu bertanggungjawab teruslah untuk menjaga kebajikan dia tu. Sebab dia dah putus hubungan dengan keluarga dia. Gitu maksudnya. Jadi sama juga dengan hamba ni. Bukan kata merdeka tu lepas begitu. Tidak. Ambil berat juga tentang dia. Itulah ajaran Islam. Itulah kebaikannya. Sistem perhambaan dalam Islam ni nak banding dengan sistem perhambaan yang wujud pada masa itu. Walaupun Islam terima, tapi banyak sekali peraturan-peraturan tu kalau kita perhatikan tak adalah pada sistem perhambaan yang lain. Gitu. Sehingga dia boleh pakai nisbah tu. Jadi orang yang tidak tahu ingat ke dia ni keturunan Quraisy. Begitulah kira-kira Al-Quraisy. Padahal maula mereka. Kalau tak sebut maula mereka ni pun tak apa. Cuma oleh kerana dalam bab ni kita nak kepastian adakah dia tu keturunan atau tidak, kena sebut begini. Begitu juga dalam ilmu nasab, ilmu yang mengkaji pasal keturunan manusia ni. Jadi kita kena sebut ni apa-apa yang berkait. Kalau dia tu bukan daging darah, sesuatu etnik tu, jadi kita kena sebutlah apa kaitannya. Kenapa pakai nisbah tu. Al-Makki, mana orang Mekah. Al-Makki tu orang Mekah. Tidak semesti orang Mekah tu lahir di Mekah. Pernah duduk lama di Mekah. Jadi sehingga dia guna
nisbah tu untuk dirinya. Boleh begitu, boleh. Seorang tabi'i yang terkenal. Dia ni tabi'i yang terkenal. Oleh kerana Talhah kemudiannya menetap di wasit sebagai pendatang. Akhirnya dia pergi menetap di wasit. Beliau juga dikatakan al-wasiti. Jadi nisbah-nisbah tu kenapa jadi banyak? Sini pun dia pernah duduk juga, sini pun dia pernah duduk juga. Jadi dia boleh kaitkan itu. Al-wasit itu kerana dia akhirnya pergi menetap di situ sebagai pendatang, bukan sebagai penduduk asal. Ini cerita zaman dulu kan. Sekarang ni nak pergi satu tempat ke satu tempat tu bukan main, susah. Payah. Sesuai dengan keadaan sekarang ni. Beliau adalah seorang perawi saduq. Hadis-hadisnya terdapat di dalam ke-6 kitab utama hadis. Kata Talhah, aku sempat tinggal bersama Jabir selama 6 bulan. Tinggal bersama ni boleh jadi bersama sungguh ataupun maksudnya berjiran. Jawar tu ada dua makna. Satu boleh dengan makna tinggal bersama, satu lagi dengan makna berjiran. Berjiran dengannya selama 6 bulan. Jadi hadis ni dia riwayatkan daripada Jabir lah. Jadi 6 bulan tu kira lama lah, dengan sahabat lain lagi. Dengan Jabir saja ni 6 bulan. Tahun meninggal Talhah dengan tepat tidak diketahui. Bagaimanapun ia diagak telah berlaku di antara tahun 111 hingga 120. Antara itulah. Di celah-celah tu. Itu cerita tentang perawi kita ni, Abu Sufyan, iaitu Talhah bin Nafi'. Jadi kita sebut dia ni perawi dalam kitab-kitab utama tu, dah tahu dah lah kedudukannya tu. Dah tahu dah kedudukannya, agak bagus lah kira-kiranya. Walaupun saduq tu mana tidak begitu tinggi lah ta'dil, lafaz ta'dil yang diberikan kepadanya, tetapi dia ni perawi ada dalam kitab-kitab tu. Daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum meninggal bersabda, janganlah seseorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan ia bersangka baik terhadap Allah. Dia dengar. Jadi di sini ada 2 perkara yang saya nak menarik perhatian, yang saya tak tulis. Saya tak tulis. Dalam ulasannya, dalam syarah tu tak ada. Yang pertamanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum meninggal. Sebelum Nabi meninggal dunia, 3 hari sebelum tu. Dia boleh sebut dengan tepat. Dia ingat dengan baik lah maknanya. Jadi Nabi sebut tu kira-kira dekat dia nak meninggal lah. Dan dia sebut tu berkenaan dengan orang yang nak mati juga. Janganlah seseorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan ia bersangka baik terhadap Allah. Tentu sekali Nabi SAW ni, dia amal lah apa yang dia sebut ni. Orang lain pun dia nak begitulah. Jadi kena bersangka baik terhadap Allah. Jadi 2 perkara saya sebut tadi yang kita nak bincang di sini, sebab saya tak sentuh tu dalam syarah di bawah tu. 3 hari tu bahasa kita. Kalau kita perhatikan di sini, bi thalathin qabla mautihi bi thalathin. 3 saja dia sebut tu. Bi thalath, 3 sebelum meninggalnya. 3 apa? Maksudnya 3 hari lah. Tapi di sini sebenarnya penggunaan thalathin ini tidak memberi makna hari. 3 ni memberi makna malam. Dia memberi makna malam. 3 malam sebelum kematiannya. Tapi maksud malam tu, kalau kita, bahasa kita tak guna malam. Kita sebut hari, 3 hari. Berapa hari kamu di sana? Orang tak kata berapa malam kamu di sana. Dia kata berapa hari? Saya duduk di sana 3 hari. Saya duduk di sana 5 hari. Begitu. Hari yang disebut. Maksudnya bersama dengan malam dia lah. Begitu juga kalau dia sebut 3 malam, bersama dengan hari dia lah. Tapi dalam bahasa Arab ni dia sebut 3 malam. Bukan 3 hari. Padahal di sini dia sebut 3 sahaja. Mari daripada mana? Kita ambil daripada mana hari ni?
Padahal sebenarnya kalau kita nak takdir, salasin. Baru ni kita dah bincang alif lam tu ada kalanya alif lam iwad. Alif lam tu isyarat kepada mudhafun ilaih yang mahdzuf. Qala fi taqrib, maksudnya taqribut tahdzib. At-tahdzib tu bukan sebab tu letak alif lam pada at-taqrib tu. Baru ni kita bertemu begitu. Malam ni kita bertemu nakirah. Tanwin ni. Salasin. Salasin ni tanwin iwak nama dia. Tanwin ini dia banyak ada sudut keserupaan lah. Walaupun dia berbeza tapi sudut keserupaan dengan alif lam tu. Alif lam menunjukkan ma'rifah, dia menunjukkan nakirah, tapi dia banyak sifat-sifat dia tu ada lawan dia tu. Berlawanan dengan yang satu lagi tu. Itu kaedah bahasa Arab tu. Jadi kalau nak kira di sini bisalasin, kalau kita bawakan mudhafun ilaih dia, semestinya kita kata bisalasi layalin begini. Bisalasi layalin. Jadi tak ada dah sin tu. Tanwin tu tak akan ada. Tanwin tu ada tu untuk isyarat kepada mudhafun ilaih yang mahdzuf, yang dibuang. Jadi yang dibuang tu apa? Layalin. Layalin. Bisalasi layalin. 3 malam. 3 malam sebelum meninggalnya. Kenapa kita tidak kata 3 hari? Salasin. Tak boleh. Ini mengikut kaedah ni. Kalau dia nak cerita hari, dia tak boleh kata salasin. Dia kena kata salasatin. Ini salasin. Kalau maksud hari, selepas dia yang dibuang tu hari, dia kena begini. Salasatin. Bisalasatin. Buanglah. Mudhafun ilaih itu tak jadi masalah, buang. Tetapi salasatin menunjukkan yang dibuang ialah hari, bukan malam. Salasati ayyamin. Ni. Salasati qabla mautihi bisalasati ayyamin. Bisalasati ayyamin. Bukan layalin. Kalau maksud dia hari selepas salah satu hari, dia kena kata salasatin begini. Bila kita letak ayyamin, dia tidak salasatin lagi lah. Salasati ayyamin. Bisalasati ayyamin. Bisalasati ayyamin. Mana salasati jadi mudhaf, ayyamin mudhafun ilaih. Jadi bila kedua-dua ni dibuang, tak ada ni, layalin pun tak ada, ayyamin tak ada, tiba-tiba kita dapati di situ yang adanya ialah bisalasin. Gitu. Salasin, tak ada salasatin, bukan begitu. Daripada sini kita tahu, ni tanwin iwak. Tanwin ni banyak juga. Tanwin tangkir lah, tanwin macam-macam ada. Ini tanwin iwak. Iwak tu maksudnya ganti. Ganti kepada mudhafun ilaih yang mahdzuf. Mudhafun ilaih yang mahdzuf tu apa? Layalin. Kita tahu macam mana? Sebab salasin, bukan salasatin. Kalau salasatin, barulah kita tahu yang dibuang itu ayyamin, bukan layalin. Faham ke tidak ni? Itu. Makna bukan senang. Nak faham tu. Layalin. Malam lah, maksud layalin tu malam. Sebab kaedah bahasa Arab ni nak cerita, kepada yang tak tahulah, kalau kepada yang belajar tu dia tahulah. Antara bab yang paling susah dalam bahasa Arab ialah bab adat. Bab bilangan. Bab bilangan paling susah. Antaralah, banyak lagi yang susah. Yang susah tu nya. Banyak lagi. Tapi ini salah satulah yang susah. Jadi kita kena, mana saya nak tengok ni, mana sahabat-sahabat kita ni. Nak jelaskan ni, kalau dapat malam ni, yang mana tak dapat lagi, malam ni dapat, Alhamdulillah. Kalau dapat dah tu dia lagi kemah lah, lagi faham lah. Dia kaedah bahasa Arab ni, adat dengan ma'dud. Adat bilangan. Mesti ada benda yang dibilang. Misalnya sini 3. Itu bilangan. 3
3 apa? Hari. Hari itu yang dibilang. Atau malam tu, itu yang dibilang. Jadi yang dibilang itu orang panggil ma'dud. Jadi kaedahnya adat dengan ma'dud ini, adat dengan ma'dud ini dia terbalik. Kalau ma'dud dia muzakkar, adat dia kena muannas. Kalau ma'dud dia muannas, adat dia kena muzakkar. Gitu kaedahnya. Tapi bukan semua juga. Bukan semua. Dia ada daripada sini sampai sini nombor. Daripada 3 sampai 10. Gitu. Kalau lepas tu macam lain pula kaedah dia. Dia banyak kaedah, susah. Agaknya lah. Boleh kita bincang sikit lah. Agaknya kenapa yang jadi payah? Bahasa yang begitu payah lah kita kata. Allah SWT pilih untuk jadi bahasa Quran ini. Kalam dia tu dalam bahasa Arab, kenapa gitu agaknya? Bolehkah sesiapa bagi pandangan? Sahabat-sahabat kita ni, malam ni, apa faedahnya? Itu soalan pernah ditanya oleh abang saya sendiri. Abang saya ni orang mengaji tinggi juga. Meninggal dah, almarhum dah. Dia doktor jugalah, tapi dia bahagian sains. Bahagian sains, mengaji luar negara zaman dulu. Zaman orang tak ramah pergi luar negara, dia pergi luar negara. Antara soalan dia kepada saya dan cukup mencabar saya, dan itu juga menjadi motivasi saya mendalami bahasa Arab. Dia tanya, kenapa? Saya tak boleh jawab masa tu. Sebab saya baru-baru belajar. Saya tak boleh jawab. Hari ini pertanyaan dia, apa faedahnya? Apa gunanya nak jadi bahasa untuk semua manusia? Tiba-tiba bahasa yang payah. Apa faedahnya? Untuk apa ni? Remeh ni. Kalau kita 3 malam, 3 lah. 3 hari pun 3 juga, tak ada berubah apa dah. Kan? Gitu. Senang bahasa Melayu. Kalau kita kata untuk memudahkan dari segi nak apa nama ni, kita nak sebarkan agama ni untuk semua manusia, kira-kiranya patutnya mudah lah. Kenapa jadi payah ni? Untuk apa? Apa hikmatnya? Saya tak boleh jawab pada masa tu. Baik, sekarang ni saya nak tanya peserta-peserta kita, sahabat-sahabat kita yang ada ni, agaknya apa rahsia dia, hikmat dia? Kalau orang pernah, saya sebab bukan ini kali pertama sebut benda ni, kalau pernah dengar ada saya mengajar dahulu, mungkin boleh jawab. Saya sebut dah benda ni. Cuma kalau yang hadir malam ni belum lagi mengikuti, tak kebetulan dan dengar yang saya bincang pasal tu, saya cerita benda ni, mungkin dia tak tahu apa cerita. Kenapa begitu? Supaya kita tahu. Silakan, siapa boleh bagi pendapat? Cuba Maulana. Cuba Arsyad. Ya, apa tujuan? Mungkin kerana Allah Ta'ala itu nak memelihara sesuatu untuk memelihara Al-Quran itu sendiri yang menggunakan bahasa Arab. Tepat itu. Macam mana Arsyad tahu tu? Fikir sendiri ke atau pernah dengar sesiapa cerita? Dengar Maulana. Saya baca tafsir. Ya, saya ada mana? Ada. Ya, macam mana Arsyad tahu tadi tu? Jawapan tu tepat tu, kena. Sebab saya terasa dalam hati kecil saya, sebab saya selalu baca tafsir Quran tu saja. Baca biasa-biasa je, tapi terasa dalam hati kecil. Itu aja. Agaklah tu. Agak-agaklah macam tu lah. Bagi saya, yang saya puas hatilah, sebab ni bukan hadis ni kan. Ni hasil pemikiran kita sendiri. Hasil pemikiran kita sendiri dan tidak salah, insya-Allah, tak ada apa kan. Saya nampak tadi saya sebut masa abang saya tanya, saya tak boleh jawab masa tu. Tapi lama lepas pada tu kita belajar, kita boleh tahulah. Antara sebabnya, hikmatnya ialah Allah SWT nak jaga Quran ni. Takut orang tiru, orang dakwa, orang kata dia boleh buat. Sebab itu dia banyak cabar supaya buat Quran ni kalau betul. Kamu benar, cuba buat. Sebab memang bahasa dia tu, kalau orang yang tahu bahasa Arab lah, kemas betul. Kemas. Rapi. Jadi bukan senang lah orang nak ubah, nak tiru, nak selewengkan. Kalau nak buat ke ayat
Dia banyak faktornya. Orang ingat pun ramai. Orang ingat. Kalau katakanlah dibuanglah satu perkataan lah malam ni daripada Quran dan disebarkan. Kata tak ada Quran ni. Apa yang dibuat? Oh, sekejap. Kalau kita buka kan sekarang ni, dunia terbuka ni, tanya, budak-budak yang boleh jawab. Ni jatuh di sini ni. Terjatuh, tak ada perkataan ini. Yang ingat tu lain. Kita nak lawan dari sudut tu pun tak boleh dah dengan Quran ni. Di mana kitab-kitab suci yang lain tak ada sampai begitu. Bukan seorang dua yang hafal. Tu dari sudut hafal. Dari sudut tulisnya. Dan dari sudut tadi tu payah tu. Susah tu. Jadi itu antara hikmatnya lah. Bagi saya lah yang saya nampak. Mungkin banyak lagi hikmat-hikmat yang lain kan. Tak apalah. Jadi di sini kita tahu bithalathin yang dibuang itu, yang mahzuf itu ialah layalin. Lailatun, lailatani, layalin. Jamak. Bithalathi layalin. Dia ada pula perkataan-perkataan lepas pada tu dia tak boleh guna jamak. Dia kena guna mufrad pula ma'dud dia. Ada pula. Jadi rumit lah. Bab adat ni antara yang payah kalau dalam bahasa Arab. Nahwu bahasa Arab yang payah. Baik. Di sini layalin. Kita sekali lagi tulis layalin. Bila ada layalin tu kena buatlah tanwin tu. Kena bagi-bagi satu sajalah. Sebab dia jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dia dah nyata. Kalau mudhafun ilaih dia tak ada, kena letaklah tanwin tadi. Salasin. Tanwin tu tanwin iwad. Isyarat kepada ada benda yang dibuang di situ. Cuma yang dibuang tu apa? Yang dibuang itu lafaz yang muannas. Layalin itu jamak kepada lailah. Lailah layalin. Itu jamak dia. Dan itu muannas. Sebab itu adat dia 3 tu muzakkar. Dia tak ada ta marbutah. Bukan salah satin. Dia terbalik. Dia terbalik. Dia terbalik. Kalau salah satin, dia kena ayyam di sini. Sebab ayyam itu muzakkar. Hari, siang makna hari, itu muzakkar. Yaumun, yaumani, ayyam. Ayyam tu jamak pada yaumun. Yaumun itu muzakkar. Dengan sebab itu, kalau muzakkar yang kita andaikan selepas dia tu, dia semestinya kena ada ta marbutah. Salah satin, begitu. Saya nak tunjuk. Sekejap tengok. Dalam Quran disebutkan sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Itu contoh. Sab'a layalin. Dah betul. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Cuba tengok ni. Kenapa sab'a? Sebab selepas dia layalin. Sab'a muzakkar, adat muzakkar. Kenapa adat muzakkar? Sebab ma'dud dia muannas. Layalin tu tak nampak muannas, tak kira. Kita dikira yang asal dia tu. Mufrad dia tu. Lailat. Itu mufrad. Apa ni muannas. Sebab itu sab'a layalin. Wa thamaniyata ayyam. Thamaniyata. Bukan thamaniya ayyamin. Tapi thamaniyata ayyamin. Kenapa thamaniyata? Sebab ayyamin selepas dia ni muzakkar. Sebab itu adat ni kena muannas, kena ada ta marbutah di sini. Thamaniyata. Ini contoh kalau dalam Quran. Cuba tengok, tepat dia guna tu bahasa. Jadi sama juga dalam hadis ni. Hadis ni salasin tadi dia sebut. Layalin ni tak ada. Tapi kita faham daripada penggunaan salasin adat itu, adat yang muzakkar itu, bahawa yang dibuang selepasnya adalah lafaz muannas. Apa lafaz muannas? Layalin lah macam dalam ayat ni. Sab'a layalin. Thalathi layalin. Thalathi layalin. Thamaniyata ayyam. Ni ada ta marbutah. Sebab ayyam ni muzakkar. Dia kena terbalik.
Kalau ma'dud itu muzakkar, adat kena muannas. Kalau ma'dud itu muannas, adat kena muzakkar. Gitu kaedahnya. Ni dalam Quran yang ada sebut. Padahal kalau kita terjemah Melayu, sama saja 7 malam, 7 hari, sama aja. Tak ada beza. Tapi bahasa Arab jangan. Dan dia bual tu. Bual pun tak jadi masalah bual. Tak jadi masalah. Kita boleh tahu yang dibual tu apa. Maknanya, misalnya kita kata, Nabi SAW bersabda begitu, 3 biji sebelum kematiannya. Takkan nak kata gitu. 3 buah sebelum kematian dia. Sebelum meninggal. Takkan nak kata begitu. 3 batang sebelum kematiannya. Apa makna? 3 tu boleh macam-macam 3 tu. Jadi kita, sebab itu bahasa untuk orang bijak. Bahasa Arab ni. Untuk orang cerdik. Memang orang cerdik suka macam ni. Memang mencabar akal dia. Kalau nak mudah tak boleh. Bahasa Arab ni. Dia benda-benda macam ni lah. Kita boleh tahu. Sebab apa dia kata, ni bahasa ni untuk manusia. Manusia tu kan cerdik. Jadi kalau kita ada hazaf, ada takdir, ada buang situ, buang sini, ada isyarat, dia akan faham. Sebab manusia ni cerdik. Bukan untuk hemar, kata dia. Bahasa ni. Tuhan buat. Allamahul bayan. Tuhan ajar kepada manusia. Khalaqal insan, allamahul bayan. Dia tak ajar kepada makhluk lain. Sebab apa? Sebab manusia ni boleh faham benda macam ni. Cuba perhati. Jadi bithalathin, ini satu perkara. Cuma dalam layalin malam, kenapa saya terjemah hari? 3 hari. Itu mengambil kira penggunaan dalam bahasa kita. Kita tak kira hari. Kita tak kira malam. Kita tak sebut malam. Berapa hari Encik mahu duduk di hotel saya ni? Cuba tengok. Hari. Dia tidak sebut malam. Maksud hari tu sekali dengan malam dia lah. Tahu dah tu. Kalau sebut malam pun sekali dengan hari dia lah. Tapi kalau Arab dia sebut malam. Dia tidak sebut hari. Masalahnya apabila hari kita bawa ke dalam bahasa kita, kita kena sesuai lah. Tapi kita tak kena tahu asal dia tu yang dibuat itu malam. Saya tahu. Tapi kenapa saya terjemah hari? Itu kita sesuaikan dengan cara kita. Sesuaikan dengan cara kita, penggunaan dalam bahasa kita. Sebab orang Melayu, dia tak kata malam, dia sebut hari. Misalnya tadi kita nak pergi duduk di hotel 3 hari, 4 hari, kita tak sebut malam. Dia sebut dalam borang dia tu kan, berapa malam kita nak isi borang, dia sebut hari. Tapi kalau Arab, dia sebut malam. Kenapa? Ada maksud dia juga. Sebab kiraan hari ni, siang malam ni, kalau mengikut Islam, mengikut bulan, kiraan bulan, sebab apa ni Islam ni dia banyak bulan, dia kira bulan kan. Dia bermula dengan malam. Macam hari ni, hari Isnin. Kan? Jadi malam ni yang kita belajar ni, malam Selasa. Bukan malam Isnin. Kalau mengikut cara Arab ni. Ni malam Selasa. Sebab hari Selasa bermula dengan malam. Jadi bermula dah hari Selasa tu dengan malam ni. Sebab tu bila kita bulan puasa tu, malam tu tak puasa lagi, besok puasa tu. Malam ni dah tarawih dah. Kenapa? Sebab masuk dah bulan Ramadan tu. Walaupun tak sampai besok hari lagi. Tak sampai lagi. Tak puasa lagi. Tapi dia kira dah. Sebab kira mula dengan malam. Bukan kira mula dengan hari, siang, tidak. Adapun kita kira hari. Jadi hari ni hari Isnin. Hari Isnin malam, kata dia. Maksudnya malam ni hari Isnin malam. Tapi kita tak kata ni malam Isnin. Tak. Tidak. Malam Isnin lepas dah. Kita tak kata. Atas setengah-setengah orang tu dia katalah malam Isnin. Malam Isnin itu maksudnya hari ni lah. Ni malam Isnin lah. Gitu. Kalau orang guna begitu pun tak salah kan. Itu masalah cara guna masing-masing lah.
Cara guna masing-masing lah. Tapi orang yang nak mendalami, bertanggungjawab bila baca Quran, baca hadis, bila menterjemah Quran, bila menterjemah hadis, hurai Quran, tafsir Quran, syarah hadis, dia kena faham benda ni. So ada nak terjemah hari tak kisah. Tapi salasin tu yang dibuang tu apa? Dia kena tahu. Yang dibuang itu layalin, bukan ayam. Dan dia kena tahu terlebih dahulu kenapa layalin. Kenapa Nabi guna begitu? Sebab cara kekiraan hari ni dalam Islam yang Nabi SAW ajak berdasarkan bulan, malam. Dia start dengan malam, hari itu. Dia bukan bermula dengan siang. Tapi masalahnya orang yang guna siang tu pun dia bukan start daripada terbit matahari tu. AM, PM tu. Dia start 12 malam. Jadi kalau nak kata hari, tidak hari lagi. Macam mana kamu kira hari? Kalau nak kira lah, kalau nak bahas lah, nak bincang. Hari sepatutnya bila terbit matahari lah baru hari. Sebelum tu tidak hari lagi. Tapi kita dah kira dah. Itu PM, AM. Apa? 12 tengah hari itu kira sampai ke malam tu AM. Lepas tu PM kan? Dia begitu. Cara tu bertukar tu. Jadi itu masalah ni bila dia terima begitu, terima je lah. Jadi hari ni maknanya dia bermula daripada 12 malam tu. Kira hari, malam tu sampai 12 malam nanti. Walau bagaimanapun kita kena tahu. Itu satu ya. Yang saya nak menarik perhatiannya, satu di situ. Yang kedua, jadi kena buat lah ni sebab ni tak ada ni. Maknanya penggunaan ni sahabat ni sebut ni. Mana sahabat ni pun bahasa Arab dia kemah. Bukan Nabi sahaja yang kemah bahasa dia. Tepat bahasa dia. Tak lari. Sahabat pun begitu. Orang-orang yang dididik oleh Nabi SAW dan bahasa Arab pada masa itu. Begitu. Itu satu. Yang saya tak ada tulis ni dalam syarah ni. Yang keduanya, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. La yamutu ahadukum. Ni ayat khabar ni. Sebab la yamutu ni fi'il nafi. Fi'il manfi. La nafi. Maknanya fi'il mudhari' ni manfi. Maknanya ayat manfi lah. Ayat manfi. Begitu. Bukan nahi, bukan larang. Nafi lain, nahi lain. Kalau nahi makna jangan buat. Kalau nafi makna tidak boleh buat. Maknanya tidak boleh seseorang kamu mati melainkan dalam keadaan begini. Tidak boleh. Apa? Kenapa? Mati ni dalam kekuasaan kita ke? Yang sebut boleh ke tidak boleh tu. Itu satu perkara. Kemudian cuba tengok terjemahan. Janganlah seseorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan ia bersangka baik terhadap Allah. Kenapa pula jangan? Jangan ni kan kalau fi'il nahi. Sedangkan di dalam hadis ni fi'il nafi. Ni fi'il nafi ni la nafi. Ayat manfi. Tidak boleh sepatutnya. Kenapa kita kata jangan? Ini orang panggil apa ni? Saya nak tanya sedikit. Kalau hari ni hari apa? Hari Isnin. 2 hari lepas saya mengajar dekat air paksi. Saya dah sebut perkara ni. Kalau yang dekat tu dia pergi, dia dengar sendiri secara langsung. Kalau yang jauh pun dia ikuti yang saya mengajar hari Sabtu baru ni, saya dah sebut benda ni. Satu kaedah. Jadi kaedah apa tu? Siapa boleh sebut? Siapa boleh sebut? Ni fi'il nafi tapi saya terjemah jangan. Takut-takut begini kata salah terjemahan tu. Kalau
Kalau nak terjemah jangan ni dia kena begini. Dia kena begini. Dia kena begini. Bukan la yamutu, tetapi la yamut. Gitu. La yamut. Gitu. Ni baru la nahi. Ni la nahi. La yamut ahadukum. Janganlah seseorang kamu mati. Ni baru janganlah. Ni la yamutu. Kalau la yamutu, itu bukan nahi, tapi nafi. Ayat manfi. Ni. Apa kalau siapa boleh jawab? Betul ke tidak saya tadi? Saya jawab Maulana. Sila Wan Zaidi. Dia panggil apa ni, khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Tentu dah ni Wan Zaidi ni ustaz ni. Betul ke tidak? Adalah sikit-sikit. Ya. Sebab jawapan dia tepat tu. Tu kalau orang mengaji dia tahu. Jadi akhi Wan Zaidi, saya terjemah tu kena ke tidak? Janganlah tu. Atau lebih tepat tidak boleh. Betul lah tu Ustaz. Dia kira insya'iyah maknanya makna dia kan? Walaupun jumlah tu zahirnya nampak macam cerita ni, la nafi ni macam cerita. Tapi bukan cerita yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan ialah nahi, larang. Inilah orang panggil jumlah khabariyah lafzan. Pada lafaznya cerita. Tapi pada maknanya insya'. Termasuk dalam insya' tu larang. Macam mana Saleh? Saleh nampak dah tadi kan? Nampak Maulana, saya baru faham benda ni. Ini contoh lah. Bila bertemu, kita tanya barulah nampak. Kalau tidak, mana contohnya kan? Banyak sekarang. Selalu bertemu. Cuma orang tak perasan lah. Padahal jumlah tu jumlah khabariyah. Macam mana saya terjemuh? Macam jumlah insya'iyah. Macam mana? Dia tak apalah. Ini panjang pula jadi kan. Sebab kalau kita nak cuba kita tengok satu lagi contoh. Kita tengok ayat Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Ni jumlah apa ni kalau nak kira zahirnya? La yamassuhu illal mutahharun. Sama dengan yang kita duduk adab ni. La yamutu ahadukum dengan makna la yamut. Khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Tapi di sini kalau kita kata la yamassu, sama seperti la yamutu. Seperti la yamutu, makna khabar. Tetapi ramai ulama pakai jangan. Mana? Tidak boleh tu maksudnya jangan, tak boleh. Memegangnya kecuali orang-orang yang suci. Mana adalah suatu larangan kepada orang-orang yang tidak suci itu memegangnya. Memegang Quran Karim tu ni Quran Karim tu. Dia faham ini jumlah ni khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Seolah-olahnya di sini Allah nak larang. Hanya boleh pegang tu orang yang suci. Yang tidak suci mana tak boleh. Janganlah. Jadi tidak di situ dengan makna jangan. Sebab itu kalau kita nak cari dalil orang yang mengatakan orang yang tidak suci tak boleh pegang, ayat ni lah yang dikemukakan oleh ulama. Tak ada ayat lain. Ayat ni juga. Orang yang mengatakan kalau sekadar ni Quran lah, tidak pergi kepada hadis. Orang yang mengatakan boleh pegang Quran, walaupun tidak suci, dia pegang dengan ayat ni juga. Tapi dia pakai la ni la nahi. La nafi. Bukan la nahi. Tidak. Bukan jumlah khabariyah lafzan insya'iyah makna. Tidak. Bahkan ini adalah jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah lafzan wa makna. Begitu. Makna dan lafaz dia adalah jumlah khabariyah. Dia pegang begitu. Sebab apa? Di sini nak cerita ni tidak boleh sentuh ni. Bukan cerita manusia ni. Bukan cerita manusia ni. Kalau kita perhati ayat ni, cuba kita perhati tengok. Dia bermula daripada sini lagi.
fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dia pergi. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Al-mutahharun ni mereka kata malaikat. Tidak, Quran ini Quran yang di langit. Quran sebelum mari ke bumi itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci, maksudnya malaikat. Bukan cerita pasal manusia ni. Ni cerita tentang alam semesta ni. Cerita tentang bintang-bintang. Bintang-bintang tu untuk apa? Untuk mengawal sesuatu lah. Jadi syaitan kalau kena tahi bintang apa, dia akan mati, dia akan jatuh, dia akan tak boleh ganggu. Nak ceritanya Quran ni turun ni, tanzil, turunnya Quran itu daripada Tuhan semesta alam itu dengan penjagaan yang cukup rapi. Satunya ada mawaqi'in nujum, ada tu bintang-bintang. Yang kedua, ia dibawa oleh al-mutahharun. Tak boleh sentuh, Tuhan jamin. Jangan kamu ragu dengan Quran ini, sebab Quran ini tak ada di mana-mana peringkat pun orang yang kotor yang membawanya. Jadi saya takut kita kata syaitan lah yang wahyukan kepada Nabi itu. Tak. Yang bawa tu dengan penjagaan para malaikat. Malaikat lagi, alam sekeliling lagi dengan bintang-bintang yang jaga. Nak cerita itu. Sebab kalau kita kata tidak boleh pegang Quran itu kecuali orang-orang yang suci, mudah saja. Orang tak ada air sembahyang tak boleh pegang Quran. Boleh kalau dia nak. Kalau kita kata tak boleh pegang ni, mana tak boleh lah. Jadi sakit ke? Tergeliak tangan ke? Ikutlah macam mana-mana. Panas ke? Tak ada panas. Orang kafir boleh pegang. Suci kau orang kafir. Sedangkan Allah SWT kata dia, innamal musyrikuna najasun. Dia boleh pegang. Tak ada sakit, tak ada apa. Tak ada halangan. Kalau nak lah. Apa makna tak boleh? Kalau kita kata tak boleh ni, memang tak boleh pegang lah. Tiba-tiba kalau boleh pegang, cerita Allah tu tak betul lah pula jadinya. Ni kan cerita, ayat cerita. Cerita ni sama ada betul atau tidak betul. Dua tu lah. Tuhan kata tak boleh pegang. Tiba-tiba kita boleh pegang. Jadi makna tak betul lah tu pula. Apa yang Tuhan cerita. Takkan tak betul. Dengan sebab tu, kita kena pakai ni. Bagi orang yang tak setuju lah. Bagi orang yang mengatakan tak ada wudu, boleh pegang. Imam Bukhari misalnya. Dia pegang gitulah. Ayat ni tak ada kena-mengena dengan kita ni. Ni cerita malaikat. Kalau kita nak kata tak boleh pegang lah, orang yang tidak suci, kena cari dalil lain. Dalil ini tak boleh, kata dia. Itu. Faham ke tidak cara tu? Jadi di sini, orang yang terima kata dia tu dengan makna larang, ada mengandungi makna larang. Dia pakai jumlah macam tadi lah. Khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Bagi orang yang kata tidak, dia kata ini memang jumlah khabariyah lafzan wa makna. Dia ada khilaf pula di situ tu. Khilaf kaedah. Maka hasil dia pun jadi berbeza juga. La yamut. Jadi di sini yang sesuainya, sebab kalau kita kata tidak boleh mati, boleh mati pun. Kalau orang tu sangka buruk terhadap Allah pun, orang yang bunuh diri tu mati juga tu. Tak boleh mati macam mana? Tak boleh mati macam mana? Melainkan dalam keadaan tu orang mati. Tu orang bunuh diri tu, sangka baik kepada Allah tu kalau nak kira. Tidak boleh mati kecuali. Maknanya yang boleh mati hanya yang bersangka baik. Gitu. Tu berapa ramai yang sangka buruk dengan Tuhan mati pun. Sebab tu nak tak nak kita kena pakai ni, jumlah ni, khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Maknanya larangan. Bila larangan, boleh kita nak turut, kita tak turut pun boleh. Gitulah jadinya. Kalau kita turut, kita dah jadilah umat Nabi Muhammad SAW yang taat. Tu yang Nabi ajar ni, yang Nabi anjurkan ini. Janganlah seseorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan ia bersangka baik terhadap Allah. Sebab apa? Ini dalam pilihan kita. Dalam kemampuan manusia nak memilih. Dalam kemampuan manusia. Jadi patutlah kalau dia bagi larangan pun. Sebab boleh. Baik. Panjang dah cerita kita tu kan. Kita ada nota di sini. Saya nak sesiapa lah baca. Boleh sesiapa baca sini. Silakan.
Siapa nak baca tu? Saya baca mana? Sila. Nota 99. Al-Khattabi berkata, hanya orang yang elok amalannya akan bersangka baik terhadap Allah. Seolah-olahnya Nabi SAW berkata, elokkan amalanmu, nescaya kamu akan bersangka baik terhadap Allah. Kerana orang yang buruk, yakni tidak baik amalannya, tentu akan bersangka buruk juga. Boleh juga sabda Rasulullah SAW supaya bersangka baik terhadap Allah menjelang kematian itu difahami sebagai menaruh harapan akan keampunannya. Lihat Al-Khattabi, Ma'alimus Sunan jilid 1 muka surat 301. Ar-Rafi'i di dalam tarikh Qazwin pula berkata, boleh jadi juga ia bermaksud mendorong manusia supaya bertaubat dan melepaskan diri daripada segala kezaliman yang pernah dilakukannya. Apabila ia melakukannya, akan eloklah sangkaannya kepada Allah dan akan adalah harapannya mendapat rahmat Allah. Lihat At-Tadwin fi Akhbar Qazwin jilid 1 muka surat 138. Kata An-Nawawi di dalam Majmu' Syarah Al-Muhazzab, maksud bersangka baik terhadap Allah itu ialah seseorang yakin bahawa Allah akan merahmatinya. Dia menaruh harapan baik kepada Allah apabila meneliti ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menyatakan kemurahan Allah, keampunan dan rahmatnya serta apa yang dijanjikannya untuk orang-orang yang mentauhidkannya dan apa yang disimpannya untuk mereka berupa rahmat di hari kiamat. Sebagaimana tersebut di dalam hadis Qudsi yang sahih bahawa Allah berfirman, Ana inda azanni abdi bi. Bermaksud, aku mengikut keyakinan hamba-ku terhadapku. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, Ibn Majah dan lain-lain. Inilah mafhum yang betul bagi hadis ke-3113 di atas. Itulah pendapat kebanyakan ulama mengenainya. Al-Khattabi telah mengemukakan takwilan yang ganjil apabila beliau mengatakan ia bermaksud elokkan amalanmu dan seterusnya. Itu adalah satu takwilan yang tidak tepat. Saya memberitahu tentangnya supaya orang ramai tidak terpedaya dengannya. Lihat Al-Majmu' jilid 5 muka surat 108. Itu kata dia lah. Dia tak setuju kan. Kalau orang lain nak pakai Khattabi pun tak jadi masalah kan. Sebab Khattabi itu pun tokoh juga. Khattabi ni pun tokoh juga. Sebab itu adalah pro kontranya. Jadi apa yang Khattabi sebut ini adalah berdasarkan takwil. Berdasarkan takwilan. Jadi yang Imam Nawawi sebut tu pun sebenarnya gitu juga. Jadi boleh pilihlah mana satu daripadanya. Seterusnya, teruskan. Kedudukan hadis ke-3113 sahih. Selain Abu Daud, hadis ini diriwayatkan juga oleh Muslim, Ahmad dan Ibn Majah. Jadi nampak gaya kita setakat itulah dulu untuk malam ni. Ya, tak sempat dah yang satu lagi tu. Kita tangguhlah. Yang satu lagi ni. Dulu. Rasa berat kau perbincangan saat ni? Atau seronok? Saya suka mana? Atau seronok? Seronok dia Boleh. Seronok. Tak apalah kalau seronok. Takutlah ada. Kena sabarlah. Yang terasa berat tu kena sabar. Lama-lama kita akan berasa nikmat. Seronok. Dan saya harap sebenarnya kita semua ni, terutamanya yang berminat dengan hadis ni, ada kemahuan, ada keinginan untuk mempelajari bahasa Arab juga. Jangan sekadar ini saja. Walaupun kita sudah berumur, sudah tua, kita kata jangan jadi halangan. Kita akan dapat pahala banyak tu. Untuk sekurang-kurangnya mendekati. Sebelah kiri-kiri tak apa dah, kita kata tak kanan pun kan. Bila orang sebut tu nampak juga bayang-bayang. Saya mengharapkan begitu. Sebagai satu motivasi lah. Sebagai satu motivasi. Memang kalau tak ada asal langsung susah nak faham tu. Memang tak ada asal langsung susah. Tapi cuba bayangkan, kalau kita macam saya sebut tadi, macam mana ulama faham? Ni ulama ni faham gini kenapa? Ulama ni faham gini kenapa? Dia kaedah, tak lari daripada kaedah. Dia mesti ada kaedah. Dengan sebab itu kita tenang saja, harmoni saja. Orang berbeza tak jadi masalah. Dia pun ada cara dia. Orang ni ada cara dia. Begitu. Baru nampak kenapa khilaf tu. Padahal yang dibaca ayat tu juga, yang dibaca hadis tu juga, kenapa jadi khilaf? Dia benda-benda gini. Kalau selagi dalam batas, dalam lingkungan kaedah,
okey lagi, tak apa lagi. Itu dipanggil khilaf yang mu'tabar. Bukan jadi kedegilan ke ataupun keras kepala ke nak menentang kebenaran. Tak timbul masalah tu. Tak timbul masalah tu. Jadi kenapa Imam Abu Daud letak istihbab saja tu? Kalau letak wajib, payah tu. Semua orang boleh ke nak menghadirkan? Sebab tu elok. Memang elok lah. Kalau boleh macam tu, baguslah. Dan apa yang disebutkan oleh Khattabi itu menarik sebenarnya. Jadi maksud di sebalik tu ialah mendorong orang dia supaya buat baik, tidak buat jahat. Sebab kalau dia akan buat baik, dia akan adalah sangka baik tu. Jadi ada kebenarannya. Masing-masing pendapat lah. Masing-masing pendapat. Jadi sekadar itulah dulu untuk malam ni. Atau kalau ada apa-apa kemusykilan kan setakat yang kita bincang tadi, silakan. Boleh satu. Ya, silakan. Ataupun tak suka ke cara macam tadi ke? Berat berasa. Dia tanya pasal yang hadis ni. Ya. Dalam saya ada dengarlah daripada tasawuf yang mengatakan apa ni, ada dua, rajak dengan khauf tu. Betul. Adakah berdasarkan pada hadis ni, Maulana? Betul. Berdasarkan hadis ni lah. Terima kasih, itu saja. Berdasarkan hadis ni kira-kiranya ada rajak lah ni. Hadis ni menimbulkan perasaan rajak, harapan yang kuat kita terhadap Allah. Tapi apa yang Khattabi kata tu, kalau orang tu musuh Allah, orang tu menentang agama Allah, macam mana dia nak ada rajak tu? Ada maksiat banyak. Susah tu. Tetapi Islam mengajarkan dia macam mana sekalipun, dia jangan putus asa dengan Allah. Tetap menaruh harapan kepada Allah. Itu yang dikehendaki. Macam mana pun. Apalagi kalau kita ni orang baik dah, banyak dah amalannya kira-kiranya yang kita tahu yang disukai oleh Islam, disukai oleh Allah, oleh Rasul, kita dah buat dah. Lagilah kita ni sepatutnya jangan takutlah, jangan risau nak menghadapi kematian itu. Dengan adanya amalan-amalan itu sepatutnya kita lebih mudahlah nak mengharap kepada Allah tu. Sangka baik kepada Allah tu. Kita tengok dalam hadis orang yang macam ni pun Allah SWT ampunkan. Kita dah buat alhamdulillah banyak dah. Takkanlah Allah SWT tak ampun. Gitu. Kena tengok contoh-contoh tu. Dia ni berzina, pelacur, tiba-tiba Tuhan ampun kerana ni. Dia ni begini-begini. Kena ambil kira itu. Dekat-dekat nak mati ni jangan ada apa ni, khauf sangat tu, takut. Takut mati tu, jangan. Dia kena kalau dalam keadaan biasa, dalam keadaan kita sihat ni, kena itu pandangan ulama lah. Kena banyak khauf, kena kuat khauf, takut kepada Allah. Nak buat sesuatu yang dilarangnya itu, kita kena takut kepada Allah, takut kepada azabnya. Sebab itu dikira berguna kepada kita untuk menghindarkan kita daripada perkara yang tidak baik itu. Jadi itu yang mereka faham daripada hadis ni lah. Itu kesimpulannya, betul dah tu. Ya. Ada lagi, silakan. Boleh perbincangan macam tu. Sekali lagi sebab saya takut. Tapi saya fikir gini, kalau saya nak mengajar yang biasa-biasa ni, ramai dah kan. Kalau kita mengajar yang macam ni, yang nak kelainan sedikit tu, mungkin dia berasa adalah. Macam mana akhi kita, Ustaz Wazahidi? Saya suka macam ni, suka. Suka macam ni ya? Suka. Cuma mungkin saya boleh tambah sikit, boleh tak? Ya, silakan. Tadi yang Maulana bincang dari segi adat makdud tadi kan. Itu mungkin dipanggil apa? Adat hisabi. Dia ada satu lagi kan, adat tertibi. Jadi dia banyak lah. Betul. Adat kasri, adat tertibi, adat wasfi, macam-macam. Memang dia banyak, perbincangan dia luas sangat. Sebab itulah orang duduk sebut-sebut bahasa Arab ni salah satu tempat yang agak susah lah kepada orang-orang yang nak belajar dia bab-bab ni. Ada kebenarannya lah, ada kebenaran. Kalau begitu kita setakat itulah dulu malam ni kan? Boleh? Baiklah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.